Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma ya kashifal mushkil ikshif 'anna al-hijab an wujuhi hadhihi al-ma'ani wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala Syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian kita insya-Allah kitab Matla'ul Badrain. Nah, dalam bab Kitabus Sadaq. Kitabus Sadaq baca dengan baris fathah sad. Tapi ada juga fathah sad, ada juga yang baca dengan kasrah sad. Ada juga dengan fathah boleh. Tapi dengan fathah sad atau dengan kasrah sad, banyak sidaq ataupun sadaq. Apa makna ma tastahaqqahul mar'ah badalan fin nikah wa yusammu marha wa yusamma al mahru sadaqah. Pasal apa? Dia kata kita baca dengan barang yang dipermilik akan dia, yang mustahak bagi perempuan kena ganti pada nikah dia, badalan fin nikah. Jadi dinamakan dia juga mahar ni sadaqah. Dipanggil mahar, no? Mahar tu dengan sadaqah. Pasal apa? Kerana nak ulama kata li isy'arihi bisidqi raqbati badilah fin nikah. No? Kerana nak menyatakan dengan kebenaran, kesukaan, kurniaan pada nikah, yang mana itulah asal kepada wajibnya mahar. Ulama sebut lagu tu. Jadi tiap barang yang kita bagi kepada perempuan pada nikah ni, maka ulama kata ada 7 nama. Jadi kita bagi pada perempuan. Alladhi yadfa'u lil mar'ah fi nikah nikahilahu sab'atu asma'. Ada 7 nama. Yang pertama dia panggil sadaqah. Yang kedua dia panggil nakhlah ataupun nikhlah. Yang ketiga dia panggil faridah. Yang keempat dia panggil mahar. Yang kelima dia panggil al-ajr. Yang kelima dia panggil aliqah. Yang keenam dia panggil al-uqr. Gitu. Ada yang ketujuh. Uqr. Habis selesai. Tapi kita baca dengan sadaqah itu terlebih masyhur daripada kita baca sidaqah. Boleh belaka. Ulama kata bi fathhi sad wa kasriha. Dengan kita fathahkan sad atau kita kasrahkan sad. Jadi sadaq ni kita tak sebut pun sah ataupun mahar. Kita ambil isi kahwin lah, makna isi kahwin. Kita tak sebut pun sah juga nikah, tetapi wajib bayar. Yang bayar wajib. Sebut tak sebut, dia bukan, kerana apa? Dia bukan, kerana disebut isi kahwin tu, dia bukan syarat pada sah nikah. Sah nikah. Wallahu a'lam. Itu sikit pengenalan. Qala, berkata muallif rahimahullahu ta'ala, ini kitab pada menyatakan isi kahwin. Itu dia panggil sadaq tu. Isi kahwin ni sama ada sawaun kana mahar musamma au misil. Sama ada dia tu mahar musamma ataupun mahar misil. Nah, mahar musamma mana mahar yang disebut di dalam akad. Mahar misil ni mahar yang seumpama. Umpama bagi lagu mana? Umpama tengok kepada keturunan-keturunan adik-beradik dia macam mana. Ada orang yang teratas kak dia macam mana mahar dia apa. Maka dia panggil mahar musamma. Kalau dia sebut dia dalam akad, itu kena bayar alam, ada sebut lah akad lah. Tapi kalau dia tak sebut, wajib kita bayar mahar musamma, ulama sebut. Habis selesai. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala, walaupun
Dan sunat disebutkan isi kahwin. Nah, sunat disebutkan isi kahwin di dalam akad nikah. Walaupun dia bukan syarat kepada sah nikah, tetapi sunat kita sebut isi kahwin di dalam akad nikah tu. Jadi pasal apa sunatnya? Ilat dia ulama kata kerana Nabi SAW tak pernah mengosongkan, menyebut dari tak pernah mengosongkan, mana daripada tak pernah tak sebut, daripada menyebut dia tu mas kahwin tadi ni ataupun isi kahwin tu pada nikah. Habis tu ulama kata sunat. Dan yang kedua ulama kata sunat kita sebut ni kerana bila kita sebut tu dia terlebih menolak daripada berbantah-bantah. Mana lebih menolak daripada berkelahi. Dan yang ketiga ulama kata supaya jangan menyerupai nikah perempuan yang menghebahkan diri dia kepada Nabi SAW. Macam tu jugalah ulama kata sunat bagi penghulu apabila dikahwinkan sahaya laki-laki dengan sahaya perempuan. Sunat disebut isi kahwinnya pada akad. Dan itulah qaul yang muktamad. Yang muktamad ulama, iaitu sunat jangan seorang itu dukul kepada isteri dia sehingga diberi akan dia sesuatu daripada isi kahwin. Sesuatu daripada isi kahwin. Kerana nak mengeluarkan khilaf daripada orang yang mewajibkan dia. Ini disebut dalam iqna. Dan masalah lagi kita akan pergi ke depan tu, masalah tentang ammah, tentang hamba ni. Walaupun dia tak wajib, kalau penghulu dia menggugurkan isi kahwin tak wajib. Tetapi sunatnya kita bagi. Nah, kerana apa? Kerana nak keluar daripada khilaf ulama yang mengatakan wajib juga mas kahwin, mahar misalnya kalau digugurkan oleh penghulu ya. Habis selesai itu. Sunat kita sebut walaupun dia bukan syarat kepada akad sahnya akad nikah. Dan sunat disebut isi kahwin di dalam akad nikah. Dan memadai istinah semua ni. Dan memadai disebutkan barang umpama sesuatu. Apa dia barang umpama sesuatu ni? Di sini umum. Nah, barang umpama sesuatu ni di sini umum. Umum ke mana? Sama ada dia tu barang tu memberi ataupun utang. Sama ada dia memberi ataupun dia utang ataupun manfaat sesuatu ni. Dia bagi ataupun dia ambil cara utang. Jangan mak biar beli lah. Mas kahwin dia nikah dengan kasih selamat utang. Utang. Ataupun manfaat. Benda tu dia tak ni tapi dia ambil manfaat. Maka isi kahwin dia apa dia? Manfaat dia apa? Dia nak ijazah kitab-kitab satu-satu kitab. Dia suruh telah menikah dengan dia boleh tapi kena ni. Maka sebutlah dengan mas kahwinnya kena khatam kitab apa-apa sebutlah. Kitab apa ni? Kitab Matla'ul Badrain. Kena khatam. Itu mas kahwin dia. Itu nak bang kata manfaat. Maka ulama kata sah. Ulama kata sah. Wallahu a'lam. Jadi sesuatu yang dikenaki sesuatu ni pada syarak, sesuatu pada syarak ni, pada bab isi kahwin ni, tiap-tiap barang yang ada harga pada syarak. Barang yang ada harga pada syarak, walaupun cincin besi, walaupun ada harga pada syarak ada. Adapun macam manfaat dia ada harga pada syarak, maka dihukumkan sah. Itu makna sesuatu di situ. Memadai disebutkan barang umpama sesuatu. Sama ada ia sesuatu tu tetap, sama ada ia sesuatu tu. Silap baca. Dan memadai disebutkan barang umpama sesuatu ada ia. Kot tu. Sesuatu ada ia, ada sesuatu. Tetapi walaupun gitu, ni istidrak intiqal dia ni.
Tetapi sunat jangan dikurangkan. Umpama sesuatu boleh berlaku. Nah, istidrak intiqal. Nah, tetapi kata dia, sunat jangan kurangkan daripada 10 dirham. 10 dirham ni banyak mana weh? 10 dirham. Lebih kurang yang kata 10 dirham ni lebih kurang 2 rial setengah perak. 2 rial setengah perak ni banyak mana? Lebih kurang Malaysia ni RM40. No, duit Malaysia ni RM40. Lebih kurang RM40. Dan jangan, atau pada kata jangan, sunat jangan dilebihkan daripada 500 dirham. No, 500 dirham. 500 dirham tu lebih kurang 105 rial perak. 105 rial, 5 rial perak. Kalau Malaysia ni banyak mana? Lebih kurang 2,000. Lebih kurang 2,000 ringgit. Nah, 2,000 ringgit. Jangan lebih pada 2,000 ringgit. Tapi yang khalis tu sifat mana? Sifat bagi kata 10 dirham, 10 dirham dan 500 dirham tu syarat dia kedua-duanya yang khalis. Apa makna yang khalis? Mana yang bersih, yang tak bercampur. Apa makna bersih tak bercampur ni? Tak bercampur dengan timah, tak bercampur dengan besi, tak bercampur dengan tembaga. Tu dia panggil 10 dirham perak semata. No? 2 rial setengah perak. 2 rial setengah perak ni lebih kurang 40 ringgit kita lah. Kalau 500 dirham lebih kurang 2,000. Yang lebih kurang 2,000 ringgit Malaysia. Jangan kurang pada 40 ringgit. Jangan lebih pada 2,000 mas kahwin. Belanja tu kau suka mas kahwin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, maka jika taprek pada jadi sunat kan. Maka jika tiada disebutkan isi kahwin. Ya. Maka jika tiada disebutkan isi kahwin. Dia tak sebut isi kahwin. Di dalam, tak sebut tu, di dalam akad. Dalam akad. Apa hukum nescaya tu jawab dia, sah akadnya. Sah akad dia. Macam mana dia kata? Macam kata, aku kahwinkan akan dikau, akan si Pulan, akan si Anu, dengan tiada berisi apa. Dia tak sebut. Dengan, dia kata, aku nikahkan dikau dengan anak aku. Selesai gitu. Dia tak sebut mas kahwin dengan berapa-berapa ringgit. Dia tak sebut. Sah tak? Sah akad nikah ni. Memada ada ulama. Dan inilah, ini mana ni? Ni syarah Musyarul Ilahi dia balik mana? Tiada disebut isi kahwin tu. Dan inilah yang mana? Tiada disebut isi kahwin tu makna tafwid. Apa tafwid? Hak ni lah orang panggil tafwid. Apa tafwid ni? Makna dia menyerah diri oleh perempuan dengan tiada mahar. Tu makna tafwid. Serah diri. Ini orang panggil mahar. Ini orang panggil tafwid. Mana serah diri oleh perempuan. Perempuan serah diri dengan tiada mahar. Terkadang qala musannif rahimahullah, terkadang adalah tafwid itu daripada isteri. Terkadang dia daripada isteri. Dikendaki isteri di sini ialah perempuan. Isteri ialah perempuan. Dan sebenarnya bukan jadi isteri lagi, tapi lagi akan jadi isteri lah. Maka di sini yang panggil majaz aulawiyah. Aulawi, majaz aulawi lagi akan jadi lah. Majaz isti'arah, i'tibar ma yakun.
Terkadang adalah tafwid itu daripada isteri yang balighah. Isteri yang balighah, sifat isteri itu yang balighah, yang baligh. Lagi rasyidah. Apa rasyidah? Cerdik lah. Apa makna rasyidah? Rasyidah ni iaitu perempuan yang tidak mahjur dengan sebab sapih. Dengan sebab orang. Itu makna, kalau kita nak sebut apa? Waras. Waras. Ataupun dia cerdik. Seperti berkata ia perempuan. Ataupun isteri tadi tu. Apa kata dia? Ni maqalul qaul dia. Bagi walinya, dia kata apa? Seperti misal bagi kata tafwid perempuan tu. Perempuan tu nak tafwid tu buat kena, dia kata bagi wali dia. Bagi dia kata berkata ia perempuan ataupun ia isteri pun boleh. Balik pada isteri, balik pada atas tu. Berkata tu bagi walinya, kepada wali dia. Dia kata bagi wali dia. Engkau kahwinkan akan daku. Aku tu kena pada perempuan tadilah. Engkau kahwin tu maqalul qaul dia, engkau kahwinkan akan daku dengan tiada mahar. Dia sebut itu. Nikahkan cik ni tak payah dia ambil mahar. Tak payah mahar. Dengan tiada mahar. Baik. Atau bagi kata dengan tiada. Atau engkau kahwinkan akan daku atas bahawasanya tiada mahar bagiku. Jangan duk ambil mahar, jangan ambil mas kahwin langsung. Tak ada mahar bagi dia. Itu dia panggil tafwid bagi perempuan. Tafwid daripada isteri. Pada ketika tu bila dia kata lagu tu tafwid daripada isteri, maka dikahwin tu tak pernah bagi tafwid daripada isteri tu, maka dikahwinkan dia kan perempuan tadi ataupun isteri tu oleh walinya, wali perempuan tu. Dan dinafikan mahar. Tu dan tu jadi wawul hal tak apa, padahal dinafikan mahar. Dinafikan mahar ni kata wali, aku kahwinkan akan dikau, dinafikan maharnya. Mahar perempuan tu. Dinafi di mana ni? Di dalam akad. Nafi. Lagu mana kata wali, misal kita, untuk wali bila diangkat kita guni lah. Aku kahwinkan akan anakku akan dikau dengan tiada mahar. Terus dia sebut. Dia sebut tu. Itu mana menafikan mahar. Aku kahwinkan dikau dengan anak aku dengan tiada mahar. Terus menafikan mahar. Atau diam. Atau bagi kata dinafikan. Maka dikahwinkan dia oleh walinya, padahal diam ia wali daripada mahar atas itu. Diam pada mahar. Maksud dia terus angkat, aku nikahkan dikau siapa si anu dengan anak aku. Banyak tu dia kata. Apa kawan terima? Maksud dia diam, dia tak nak sebut. Mana diam-diam di sini, mana tak sebut mahar di dalam akad. Gitu. Itu dia panggil tafwid daripada pihak perempuan. Habis selesai. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan terkadang ada ia tafwid tu. Dan terkadang ada ia tafwid tu daripada penghulu ammah. Ni penghulu hamba perempuan. Seperti kata penghulu, aku kahwinkan dikau ammahku. Ini akan ammahku. Dan dinafikan mahar. Padahal dinafikan maharnya. Mahar ammah tu. Jadi dia aku kahwinkan dikau akan hamba ammahku ni dengan tiada mahar. Gitu. Dengan tiada mahar. Ataupun dia kata aku ni, atau diam ia penghulu. Apa dia tak sebut dengan tiada mahar. Dia kata aku nikahkan dikau dengan ammah aku ni
Dia sebut dekat tu lah. Kata kau untuk terima, aku terima nikahnya. Yang perempuan ni lah. Gitu. Habis. Tu makna dia diam. Kerana apa? Sah tak? Sah belakang semua ni. Sah belakang. Jadi, tak terhentilah sah nikah dengan kita sebut. Tetapi makruh kita menyembunyikan dia. Dan terkadang kata ulama wajib kita menyebut isi kahwin pada akad itu, pada beberapa surah, beberapa masalah. Lagu mana? Misal kita kata, pertama, apabila perempuan tu tidak harus memerintah akan harta diri dia. Dia tak harus memerintah harta diri dia. Kerana kecil, dia belum balik. Ataupun dia gila. Ataupun sahaya yang empunya orang yang tersebut. Maka pada ketiga tu, dia wajib kena nyatakan mahar dia. Yang kedua, masalah yang kedua, wajib kena sebut mahar ni apabila ada harus memerintahkan harta dan bagi wali dia tu bahawa mengkahwinkan dia dan tiada menyerah ia bagi walinya mengkahwinkan akan dia oleh walinya atau wakil wali. Dia tak serah tapi wali tu mengkahwinkan dia. Pada ketiga tu wajiblah kena sebut mahar. Kerana dia boleh dia boleh memerintah tasarruf harta dia. Yang kedua. Ketiga, apabila ada laki-laki itu kecil ataupun gila ataupun mahjur ataupun hasil ittifaq ia dengan perempuan itu kurang daripada mahar misil. Maka dia sepakat dengan perempuan ni nak ambil berapa kurang mahar misil. Kalau ikut kita katalah RM80, kita kata bila RM100. Tapi dia ittifaq sama-sama mereka ni kurangkan. Bila kurang daripada mahar misil, maka wajib kena sebut mahar. Mahar ni di dalam akad. Maka wajib dia sebutkan isi kahwin tu pada 3 surah ni. Dan tiada harus disembunyikan dia di dalam akad nikah. Ni disebut dalam kitab Iqna', dia sebut macam tu. Habis. Selesai. Jadi barang apa kita nak bagi tu ikut suka kita lah. Syaratnya benda tu ada manfaat pada segi syarak. Ada manfaat. Dan sah juga. Ulama kata, kalau kita bagi mas kahwin tu, manfaat seperti menjahit ataupun menulis dan seumpama. Kalau dia tahu menjahit tu demikian tu lah. Kalau dia tak tahu, dia mas kahwin dia gitu, dia tak tahu menjahit, dia harus kena upah lah. Dia lazim upah daripada zimah dia harus. Pula dia upah akan orang yang mengetahui dia akan dia. Dan disyaratkan adalah ada manfaat itu maklum. Maka jika majhul itu tak sah, tapi wajib atas mahar dia, wajib atas dia mahar misil. Kerana benda yang kemanfaat ni, benda tu kena benda yang maklum. Maklum. Adapun benda yang majhul itu tidak sah. Bila tak sah, dia kembali kepada mahar misil, mahar umpama lah. Gitu. Tiba-tiba dia kata gini, dia kata mas kahwin dia ni ajak Quran. Ajak Quran. Nikah tak ada nak ajak Quran. Maka dia tolak isteri dia. Maka kesukaran lah nak mengajak ketika tu, payahlah dia mengajak. Dia kena bayar kerana dia diukur wajib. Dia kena, mahar tu dia kena bagi juga. Kerana hukum dia haram lah. Bila dia tolak isteri tu, hidup sekali lepas dia tolak tu. Nak berkhulawat dengan isteri tu. Bila dia jadi payah, jadi haram berkhulawat antara kedua-dua dengan nak mengajar Quran, mana lah. Maka hendaklah ketika tu ulama kata wajib dia kena upah mata. Upah orang yang harus
bersuara serta dengan perempuan tu, mengajakkan dia. Tak kalau perempuan tu perempuan lah, kena upah lah ustazah perempuan, guru-guru yang perempuan. Jika benda tu dia dilazimkan daripada zimmahnya. Kalau benda tu tak dilazimkan pada zimmah dia, wajib dia bayar mahar misil. Ni mahar misil ni dia lagi akan bicara lah, insya-Allah. Dan barang yang tak sah kita jual, tak sah juga kita jadikan mahar. Tak sah kita jadikan isi kahwin. Macam mana? Macam 2 biji gandum, tak sah kita jual tu. Maka hak tu bila tak sah tu, kembalilah kepada mahar misil. Macam tu juga ulama kata kain yang menutup aurat. Kain yang menutup aurat, dia tak ada yang lain lah. Kerana demikian itu, dia takluk hak Allah Ta'ala pada menutup aurat, maka tak sah dijualkan dia ketika tu. Dia tak ada. Dia ada pun ada kain tu, kain lain tak ada, hak dia. Kalau dia gagah pilih jual tu juga, maka tak tutup aurat, maka itu hak Allah Ta'ala. Maka ketika tu tak sah, ketika masa sebab dia tak ada, tak sah dia jual. Tak sah dia jual. Bila tak sah dia jual, tak boleh dia buat mas kahwin. Tapi jangan kurang lah, walaupun ni jangan kurang daripada 10 dirham. Kerana nak keluar daripada khilaf Imam Abu Hanifah. Dan jangan lebih daripada 500 dirham. Seperti si kahwin segala anak Nabi dan segala isteri Nabi. Adapun isi kahwin Ummu Habibah 400 dinar. Maka hak tu bukan Nabi bagi, tapi itu daripada Raja Najasyi. Kerana dia tu memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tujuan. Dalam qinaat dia sebut begitu. Wallahu a'lam. Sambung kita. Maka apabila menafikan oleh penghulu dia, penghulu ammah, nafi ataupun dia diam. Pada tiga tu, tiada wajib sesuatu. Maka tiada wajib sesuatu ni daripada apa? Daripada isi kahwin ataupun daripada bayaran lah. Tiada wajib sesuatu daripada mahar atas suami bagi penghulu ammah. Atas suami tu, bagi penghulu ammah. Pasal apa dia tak wajib bayar? Ni yang kita sebut awal tadi ni. Dan jika ia suami itu dukhul dengan dia, dengan ammah tu, ammah yang ia tu isteri ya, sekalipun, walaupun dia dukhul dengan ammah tu tadi, dengan hamba tu tadi, sekalipun dia dukhul, tak wajib bayar juga. Pasal apa tak wajib? Kerana tu ilat bagi kata tiada wajib. Dan ilat bagi kata sekalipun lah, kerana hak itu baginya, bagi penghulu. Hak itu baginya, bagi penghulu. Hak mana? Mahar tu. Mahar tu bagi penghulu. Hamba kali dia pegang duit. Kerana hak itu bagi, hak itu mana mahar lah. Mahar itu baginya, bagi penghulu. Dan telah ia penghulu tu gugurkan dia kan hak tu. Bila dia hak dia, dia akan hak dia tu. Ini akan mahar ni. Bila hak dia gugurkan, maka tak ada wajib bayar. Walaupun dia dah dukul, walaupun suami tadi dukul isteri, tak wajib bayar. Pasal apa? Kerana digugurkan hak tu oleh penghulu dia. Dia kerana hak saya, mahar bagi saya bukan hak saya, tapi hak penghulu dia. Maka bila penghulu dia gugurkan, gugur ni mana dilepaskan. Gugur mana penghulu dia lepaskan, penghulu dia tak mau hak dia tu, maka
tak ada wajib bayar apa. Habis itu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala sikit. Dan apabila sah tafwid. Tafwid ni jangan lupa kita abang tadi ni. Mana dia menyerah diri oleh perempuan tu. Mana menyerah diri oleh perempuan dengan tiada mahar ataupun dengan tiada bayaran tadi ni. Nah, apabila sah tafwid, nescaya wajib mahar padanya, pada tafwid. Perempuan tu dia katalah kat wali dia, hang kahwinkan akan dia aku ni dengan tiada mahar, dengan tanpa mahar. Lepas tu bila dia kata lagu tu padanya pada tafwid, maka wajib bayar. Pasal apa wajib? Ni masalah. Adapun hamba kalau tuan dia gugur itu tak wajib. Hamba tuan dia gugur itu tak wajib bayar walaupun selepas dukun. Ni masalah mana ni? Hak ni masalah isteri yang merdeka, bukan, tulis sikit di bawah tu. Ini masalah isteri yang merdeka, bukan hamba ataupun ammah. Bukan hamba. Masalah hamba lain. Masalah hamba kita tak wajib bayar semata-mata. Adapun masalah ni bila dia serah diri tafwid dengan tafwid tanpa ada bayaran, tapi dia kata sah tafwid tu sah. Tapi wajib mahar pada dia tu. Wajib-wajib tu dengan, takluk situ. Wajib-wajib dengan salah suatu daripada 3 perkara. Salah satu daripada 3 perkara. Ni sebab salah satu. Maksudnya, daripada 3 perkara, yakni dengan sebab salah satu daripada 3 perkara. Dengan salah satu, dengan tu sababiah. Dengan salah satu, dengan sebab salah satu daripada 3 perkara. Iaitu tak wajib akan salah suatu. Jadi maf'ul tu, maf'ul pada tak wajib. Daripada 3 perkara. Dengan sebab daripada salah satu daripada 3 perkara. Dan iaitu salah satu daripada 3 perkara tu, bahawa difardu oleh suami. Difardu oleh suami akan mahar atas dirinya isteri. Suami itu fardu lah. Dia tafwid, dia serah tanpa ada bayaran, tapi wajib kena bayar dengan salah satu daripada 3 syarat. Pertama, difardu oleh suami. Yakni apa? Di mana difardu? Diqadarkan. Diqadar oleh suami. Mana dia? Suami tentu banyak mana. Dia tak, maksudnya dia tak mau, tapi suami tu wajib kena tentu punya mana. Kalau dia tentu berapa ratus, maka dia kena wajib bayar. Bahawa difardu oleh suami akan mahar atas diri isteri. Tapi dan redha isterinya, padahal wawul hal, padahal redha isterinya. Ni nak abang kata, yakni dan ni syarat redha isteri. Padahal redha isteri, padahal syarat dia redha isteri. Dengan barang tu kena pada mahar. Yakni mahar tadilah. Dengan barang, yakni dengan mahar yang difardukan dia kan mahar tu. Yang difardukan dia, yang diqadarkan dia kan mahar tadi tu. Jika kurang daripada mahar misil, kena kait sekali pun. Walaupun kurang daripada mahar misil sekali pun. Syarat dia isteri dia redha lah. Atau bertangguh, ataupun dia hutang lah bertangguh ni. Isteri dia redha ke tak? Redha, ya Allah. Atau lain daripada belanja negeri. Belanja tu makna dia mata wang negeri lah. Dia kata aku nak ambil macam orang kita dengan dinar. Dinar bukan belanja negeri kita. Negeri lain. Negeri kita ringgit Malaysia. Tapi setuju isteri. Tapi dia tafwid. Bila di fardu oleh suami dia, wajib kena bayar. Tapi syarat dia, isteri dia setuju. Bukan tak bayar semata. Kena bayar juga. Imam bertangguh ataupun ni. Tapi syarat setuju pada isteri.
suami tu yang kena, suami tu yang fardukan sendiri benda tu, yang qadarkan sendiri benda tu. Habis selesai. Atau difardukan, dia atau pada kata difardukan oleh suami. Wajib bayar dengan salah satu daripada 3 perkara, tamanya suami yang fardu. Hal ni suami tak fardu, tapi difardukan dia akan mahar tu oleh hakim atau yang menghukum, oleh hakim, oleh mahkamah. Qadhi atas suami, oleh hakim atas suami. Jika tertegah suami, apa makna tertegah? Enggan. Jika tertegah, yakni enggan oleh suami tu daripada memfardukan, daripada mengqadarkan. Suami enggan memfardukan, dia tak sebut yang mana dia tak mau. Maka bila dia tak mau, bila mengadu pada qadhi, pada hakim, maka hakim yang memfardukan atau mentakdirkan, mengqadarkan. Ketika dia enggan, maka jatuh kepada hakim. Atau berbantah keduanya, kedua mana, suami isteri, pada qadar yang hendak difardukan dia. Kan dia kan qadar. Nah, abang kata, suami kata RM30 atau RM50. Perempuan tak mau. Perempuan kata tak. Berbantah. Perempuan kata tak 100. Lami kata 30. Memang berbantah tu pergi kepada qadhi. Maka difardu oleh hakim. Hakim ni mana qadhi lah. Akan mahar misil yang tunai. Gitu. Maka pada 3 tu hakim lah memfardukan mahar misil. Nah, tapi yang tunai. Lagi dengan belanja negeri. Tu sifat bagi kata yang tunai tadi ni. Lagi dengan belanja negeri. Apa makna belanja? Mata wang negeri. Mata wang negeri. Maka jatuh kepada tu hakim lah, memfardukan benda tu. Habis. Qala musannif rahimahullah. Syarat lagi. Dan disyaratkan mengetahui oleh qadhi akan qadar mahar misil. Tu syarat tu. Dan disyaratkan, ini disyarat pada apa? Pada sah fardu tu. Dia nak fardu lagu mana? Maksudnya dia nak qadarkan lagu mana, berapa banyak mahar misil tu. Syarat dia disyaratkan oleh mengetahui disyarat mengetahui oleh qadhi. Tok qadhi kena tahu lah mahar misil perempuan tu banyak mana. Kalau tak tahu, dia nak qadar lagu mana. Pasal dia syarat pada hakim tu nak memfardukan dia tu akan mahar misil. Mahar misil, mahar seumpama. Tengok kak dia, hak yang atas dia tu berapa-berapa duit. Maka kena qadhi, syarat dia kena tahu. Tidak, tak boleh nak fardu. Maksudnya tak boleh nak qadarkan. Akan qadar mahar misil. Wajib. Hakim tu kena tahu. Adapun redha dua laki isteri dengan barang yang difardu oleh hakim itu tiada disyaratkan. Itu tak syarat. Adakah perlu pada redha kalau hakim tu mahar misil banyak-banyak ni. Kita kata mahar misil dia RM50 ataupun RM100 keluarga dia ni. Lepas tu tiba-tiba qadhi syaratkan RM150 kita katalah, ataupun kurang daripada mahar misil. RM150. Itu kena adakah syarat redha kedua-dua? Tak perlu pada redha. Tak perlu kepada redha. Habis itu dia kata, ada pun redha dua laki isteri dengan barang yang difardu oleh hakim itu. Tu khabar dia tu. Ialah tiada disyaratkan dia. Itu tak disyaratkan dia. Maka tidak terhenti lazim memfardukan oleh hakim tu akan dia tu atas redha kedua. Atas redha kedua laki isteri itu dengan dia dengan mas kahwin yang difardukan. Dia akan redha tu. Yang difardukan oleh tu hakim, tak perlu pada redha daripada. Tapi hakim dia wajib mengetahui qadar ataupun qadar mas kahwin ataupun mahar misil tadi kena. Itu dia wajib. Adapun redha depa ni itu tidak wajib. Redha bagi bila hakim qadar kena ikut turut semata. Habis selesai. Wallahu a'lam. Hak dua ni jangan berlakulah. Baik. Atau dukhul. Atah bagi kata di atas tu. Atah bagi kata difardu oleh suami. Abang kata wajib dengan salah satu daripada tiga perkara.
Walaupun bila dia tafwid, mana dia serah diri tanpa ada dia sebut tak ada, dia tak mau mas kahwin, dia kata dengan tak ada mas kahwin, tetapi wajib dia bayar dengan 3 syarat. Apa 3 syarat? Yang pertama, suami itu fardu sendiri nak bayar macam mana, qadarkan sendiri. Yang kedua, hakim yang qadar kalau jadi masalah. Yang ketiga, wajib bayar. Dia tak sebut walaupun dia tak mau, tapi wajib dengan sebab dukul. Terlibat dia kata itu. Atau dukul atau bagi kata difardukan oleh suami. Tu. Dia kata wajib mahar padanya dengan salah suatu daripada 3 perkara. Dan iaitu 3 perkara tu bahawa difardukan ni, bahawa dukul oleh suami. Apa makna dukul? Dukul ni nak kata apa? Jimak lah. Mana asal mana dukul, ghaib hasyafah pada faraj perempuan. Itu mana dukul. Suami itu menggaibkan hasyafah. Hasyafah tu hak dia lah. Mana dia jimak isteri dia. Dengan sebab jimak tu wajib kena bayar mahar. Atau dukul oleh suami dengan isteri yang mufawwadah. Baca lagu tu. Apa makna mufawwadah? Yang mentafwidkan diri dia. Perempuan tu dia mufawwadah dengan sebab dia dukul. Pasal sebelum dia dukul tak payah, pasal dia tak ada sebut. Tapi kalau bila dia dukul, wajib dia kena bayar. Perempuan yang mufawwadah itu dahulu, yakni sebelum daripada difardu oleh suami. Atau hakim. Jadi menghukum oleh hakim. Maka wajib baginya, bagi siapa? Bagi suami lah, mahar misil dengan dukul, dengan tu sababiah, dengan sebab dukul. Nah, dengan dukul, yakni dengan sebab dukul. Wajiblah dia bayar mahar misil dengan sebab dukul. Diiktibarkan sebanyak-banyak mahar misil. Dia ada dan sebelumnya. Dan diiktibarkan, dia luruh, dia jatuh, tuan-tuan tambahlah. Dan diiktibarkan sebanyak-banyak mahar misil daripada ketika akad. Mana dia mula daripada tu, dia panggil min ibtidaiyah. Mana mula daripada ketika akad hingga sampai kepada wati. Mula daripada ketika akad sampai kepada masa wati. Kerana bahawa budak ni hak perempuan tu, farai perempuan tu, dia masuklah dengan akad. Masuk dengan akad pada apa? Pada jaminan doman suami dia. Dan menyertai dia tu dengan dukul. Dia menyertai dengan dukul akan buat binasa tu. Bila dia angkat, jaminan dia ialah dia angkat bahawa budak tu dia masuk dengan akad pada jaminan suami dia. Bila dia masuk, aku terima akad nikah, terima belakang dengan budak dia tu, dengan paras isteri dia tu. Dan menyertai dia tu dengan dukul akan buat binasa manfaat budak tu. Jadi dia akan jadi binasa lah dengan sebab dukul suami dia tu. Maka wajib sebanyak-banyak mahar misil. Daripada mula kira daripada mana? Daripada akad sampai kepada waktu. Dengan sebanyak-banyak mahar misil. Baik. Sikit. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan jika mati seorang, ni masalah. Pada masalah tafwid tadi ni. Ini masalah dan jika ni dia kait pada masalah ni, masalah tafwid. Masalah menyerah diri. Iaitu akad nikah dengan tidak menyebut isi kahwin ataupun menafikan tu isi kahwin.
dengan tiada isi kahwin, masalah tu. Dan jika mati seorang daripada dua lelaki isteri, bila dia tasbih, maksudnya Tok Wali diangkat, aku nikahkan, akan dikau. Akan dikau dengan simpulan, aku nikah, dikau akan simpulan dengan tiada isi kahwin. Disebut itu, dengan tiada isi kahwin. Tiba-tiba mati salah seorang daripada keduanya, wa imma isteri atau wa imma suami. Mati. Dahulu daripada difardu. Dahulu mana? Sebelum. Mati-mati itu dahulu. Daripada difardu. Masalah pertama. Ni. Dan wati. Atau pada fardu. Mana dia mati itu sebelum daripada wati. Sebelum daripada wati. Daripada wati. Apa makna di fardu ni? Sebelum daripada di fardu ni. Yang ni semasa akad tu dia tak sebut mahar. Kemudian selepas daripada akad, barulah di fardu akan mahar. Maksud fardu ni mana diqadarkan akan mahar tu. Maka difardukan atau diqadar oleh suami. Kemudian redha oleh isteri dia. Suami dia kata tak apalah, aku bayarkan 100. Lepas pada akad dia tak sebut lah akad, tapi lepas pada ni suami kata tak apalah, aku bayar 100 mas kahwin ni. Maka isteri dia redha. Isteri dia redha. Qadar yang difardu oleh suami tu. Ini yang dinama masalah tafwid. Tu. Masalah tafwid ni. Bukan tak kena bayar terus. Pasal kita orang merdeka kena bayar. Kerana apa? Manfaat kita yang merosakkan manfaat budak perempuan tu. Gitu. Tapi mati-mati dahulu sebelum dia fardu tu mati. Dan sebelum dia wati atau apa dan wati itu atau pada fardu. Sebelum dia wati dia mati. Pada tiga tu jawab pada jika. Nescaya wajib mahar misil. Walaupun dia fardu, sebelum daripada dia fardu mati salah seorang, wajib mahar misil. Kalau perempuan tu mati, nak bayar siapa? Bayar wali kat wali dia. Kalau suami tu mati, siapa yang nak bayar? Wakil-wakil dia nak bayar. Gitu. Pasal apa? Wajib mahar misil tu? Kerana tu ilat bagi kata wajib. Pasal apa wajib? Kerana bermula mati. Jadi buat mubtada. Mati tu. Bermula mati itu, tu khabar dia, ialah seperti wati. Seperti pada apa? Ni wajah syabah ni. Pada tetap musammanya. Tu wajah syabah. Pada tetap musamma. Mana musamma ni? Mana dia? Isi kahwin yang disebut di dalam akad. Itu makna musammanya. Seperti benda wati pada tetap musamma. Bila dia sebut dalam akad, lepas tu dia wati, wajib dia kena bayar. Wajib walaupun mati tak mati, bila dia wati, dia sebut dalam akad, wajib dia kena bayar. Gitu. Kalau dia mati, ambil daripada harta peninggalan dia lah. Buat bayar tu. Jangan peraih lagi. Hak tu tak boleh peraih. Kena bayar dulu. Tu hutang dia. Ini hak yang musamma ni, hak bukan tafwid. Lawan pada tafwid. Pada lain daripada tafwid. Bukan tafwid. Maka demikian mana seperti wajib musamma tu, wajib mahar misil pada tafwid. Kalau mahar musamma tu wajib, maka bagi perempuan yang tafwid ni wajib juga, tapi wajib mahar misil. Nak bagi musamma pun memang tak sebut akad, dia wajib bagi mahar misil, bukan mahar musamma. Faham ke tak? Saya tahu tuan-tuan tak faham, tapi dia ayat dia ibarat ni dia kecoh, dia pusing, dia pening sikit ibarat ni. Jadi ala kuliahnya tuan-tuan, dia bukan mengaji bangsa lagu ni, mengaji ni dia kena mengadap. Kena mengadap, begitu tuan-tuan boleh tanya ibarat pergi kat Melayu, tidak tak faham. Masalah matlak ni payah tuan-tuan. Dia bukan pulut lemak. Dia bukan bangsa pulut lemak.
Dia masa kena takdir banyak. Gitu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan dikendaki, tu istinah bayani lah, dan dikendaki dengan mahar misil itu qadar barang yang gemar dengan dia, dengan barang tu pada seumpama perempuan itu pada ada. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Jadilah sambung tentu, dan dikendaki dengan mahar misil itu. Apa dia mahar misil? Itu kita akan bercakap insya-Allah. Insya-Allah kalau ada kesempatan, insya-Allah kita bahas semula. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.